yang ni 8.02 dia dah sekalikan. Maksudnya kita install je NetBeans, automatic dia akan install sekali JDK. So untuk kita running application kita yang develop menggunakan JDK, menggunakan Java ni, dia mesti ada JDK. NetBeans ni tak perlu ada. Kalau kita dah buat satu program, kita compile, dah siap, lepas tu kita boleh copy je apa yang dah siap tu, mungkin dia dalam format .jar lah. Kita boleh run je dekat mana-mana komputer. Sama ada Windows ke, Linux ke, Apple ke, semua boleh run program tu. Yang kita dah compile tu. Nanti saya tunjuk cara nak compile. Tapi untuk kita runkan file yang kita dah compile tu, program yang kita dah siap tu, dia mesti ada JDK. Okay. Dia tak perlu ada NetBeans. NetBeans ni untuk editor, untuk kita buat program. Tapi kalau dah siap, dia akan jadi .jar. Boleh saja running dekat mana-mana program kita tu. Sama ada Windows ke, Linux ke, semua boleh running. Tapi dengan syarat PC tu kena install dengan JDK. Tak, bukan JDK, JRE. Itu Java Runtime Environment, JRE. Okay. So ni NetBeans, saya dah buka NetBeans ni. Kalau nak loading mula-mula tu slow sikit lah. Okay, untuk kita create satu projek baru, just klik je kat sini. Ataupun pergi kat sini, new project. New project. And then dekat sini, ambil kategori Java, and then ambil Java application. Next, and then namakan projek yang kita nak buat ni. Kita katakan lab week 5 sekarang kita dah week 5. Lain maintain lah, finish. Lepas tu finish. Kita boleh tengok dia simpan dekat mana. Dia akan simpan dekat C. Ni dokumen under NetBeans project. Under folder lab week 5. So in case kita nak copy, kalau kita buat dekat lab, kita nak copy file tu masuk PC kita ataupun laptop kita. Ni location lah. Just copy je file ni. And then kita boleh open balik dekat mana-mana NetBeans lah. Okay, so ni location dia. Okay, finish. Kemudian NetBeans akan automatically create kita punya files dalam format ni lah, format NetBeans ni atau format Java. So kita tengok kat sini, kat projek ni ada projek ni, structure dia adalah di bawah folder lab with file ni dia ada source package, ada lab with file, and then ada lab with file.java. Okay. So dia punya rules dia ataupun dia punya kriteria dia bila kita nak buat coding ni, dia akan Java ni dia bermula dengan public class and then nama kelas yang tadilah yang kita create kan. Contoh saya create nama let with file, automatic let with file tu akan jadi public class. Okay. Nama kelas ni dia mesti sama dengan nama file Java yang di create ni. Okay. Let with file, sini pun let with file. Katakan kita tukar kelas dia ni kepada test. Okay. Kalau macam ni dia akan ada error, dia beritahu. Kalau kita nak buat kelas ni sebagai test, it should be declared in a file name test.java. Ni mesti sama dengan ni. Yang ni dah nama let with file, so dia akan jadi error lah. Jadi kena sama dengan ni. So ini biasa berlaku lah kalau you copy kawan punya code, and then kawan punya code tu guna metrik dia, you just tukar nombor metrik UR saja tanpa tukar nama file ni, dah submit kepada saya, maka automatik saya tahulah you orang copy. Kalau nak make sure, nak copy pun make sure yang ni tukar pada nombor metrik, and then nama file tu pun mesti sama dengan nama kelas. Okay, so dia senang je. So macam yang kita buat dengan online editor sebelum ni. Dia sama je structure dia. Dia akan ada public, and dalam ni kita akan buat coding dalam ni saja, dalam main. Dalam ini dia panggil method lah ataupun function. Main. So coding kita semua dalam ni. Dia dah beritahu lah. To do code application logic here. Ini komen lah. Ini komen. Jadi apa saja komen kita nak letak, just letak macam ni, and dah boleh lah tulis apa-apa. Dia tak akan compile, dia tak akan consider ni sebagai bahasa Java lah.
Ini lebih kepada komen. Okay. So, jadi saya nak besarkan yang ni. Manage profile. Tak besar tulisan Font. Besarkan sikit tulisan dia. Nanti bila dah recording nanti tak nampak pula. Okay, besar sikit Alright. Basically yang komen-komen ni kalau tak nak serabut buat je lah. Okay. So kita akan concentrate kat sini. Yang saya explain beberapa kesilapan utama yang biasa dibuat lah. Biasanya dia syarat dia yang tadilah yang let with file class mesti sama dengan nama file name. And then satu lagi biasanya yang ni. Kita buka yang ni and then kita tutup kat sini kan. Kadang-kadang bila kita tu kadang kita tersilap. Kita lupa tutup. Ni dah ada error macam ni. Kita buat coding macam ni dia tak consider berada dalam ni. Dia mesti ada tutup. Ini dia mesti dalam ni. Okay. Kalau yang luar ni dah masuk public. Ni method lah. Kita boleh buat yang method kita sendiri. Kita boleh buat public static void tekan my function ataupun my method lah. Ini dia panggil method. Boleh je kita nak tambah method-method yang lain lah. Tapi method ni kita akan belajar dalam topik yang lain lah. So untuk coding kita apa saja yang kita buat walaupun kita buat method-method lain dia tak akan di-execute ataupun tak akan digunakan kerana dia hanya digunakan dekat main saja. So kalau kita buat method kita kena panggil dekat main saja. So, maksudnya kalau kita run program ni arahan yang akan baca arahan yang berada dalam method main. Okay. Method main ni tak boleh ubah, kena maintain je macam ni. And then coding dia berada dalam ni. So saya buat satu simple system.out.println tekan selamat datang. Okay. Saya buat satu variable string nama sama dengan okay. So saya nak print selamat datang and then nama campur. Nama campur tu maksudnya kita nak combinekan selamat datang ni dengan nama iaitu Suhailan. Nak run dia just klik je kat sini dia akan keluarkan output dia dekat bawah ni. Selamat datang Suhailan. Okay. So katakan kita nak baca ini daripada keyboard. Okay, nak baca daripada keyboard yang pertama untuk baca daripada keyboard kita kena import dulu kelas dia java.util.scanner. Okay, scanner. Ini kelebihan menggunakan editor. Kalau tengok saya just tulis titik and then dia dah keluar dah nak pilih mana satu. So kita tak boleh ingat semua lah. Ini pun tak ingat apa. Dia scroll. Dia akan keluar suggestion lah. Scanner. Right. So nama ni kita nak baca daripada input. So untuk input kita kena create satu objek. Dia panggil objek lah atau satu variable nama scanner. Katakan ni saya letakkan variable x. Sama dengan kita buat new scanner. Dalam ni letak system dot bila dot tu dia keluar sama ada dot out ke dot apa ke. Dia dot in lah. Okay, sebab kita nak ambil input. Okay, so instead of kita fixkan value dia kepada Suhailan ni, kita nak baca daripada keyboard, dia guna x dot. Disebabkan string, kita nak guna apa? Guna next. Ni next ni string. Kalau nak guna next line pun string juga, tapi saya surekan guna next lah. Next line saya ada issue sikit. And then apa lagi? Dia ada next. Kita tarik je, next. Dia ada next float, next double, next integer. Semua dia dah bagi suggestion lah. Yang kita nak ni next lah. Okay, macam tu saja. And then semicolon.
Kalau you tengok kat sini, nanti saya compile. So, kita akan compile ni. Saya delete. Okay. Bila kita compile tu run lah. Bila kita run ni, dia akan executekan kod ni. Dan dia akan viewkan dekat output ni. Right. Saya run. So, ini dia tengah running lah. Bila keluar kataan run ni ataupun running ni, maksudnya dia tengah run. Tapi tak tahu nak buat apa kan. Sebab sekarang ni kalau dia dah buat, yang pertama dia akan execute line by line. Scanner X. Okay. Selepas tu dia menunggu kita input ni. Tapi kalau user biasa dia tak faham lah ni nak buat apa ni. Sebenarnya dia menunggu input. Jadi kalau contoh saya masukkan Jamal. And then enter. Bila enter dia akan buat yang bawah ni. So selamat datang Jamal. So biasanya kita akan beri apa tu arahan. Okay, kalau macam ni bila kita run, dia tengah running ni kita tak tahu dia dah start ke belum. And then user pun tak tahu nak kena buat apa sekarang ni. Jadi biasanya biasanya kita akan letak print line lah kat sini. Okay, sebelum next tu kita letak system.out.print line. Sila masukkan, kita bagi arahan masukkan nama. Alright. And then barulah dia akan tunggu untuk baca input daripada keyboard dan selepas tu dia akan outputkan yang ni. Okay. Baru dia keluar ni kan. Tapi kenapa dia duduk di bawah ni? Masukkan nama boleh je. Contohnya Kamal. Okay. Masukkan nama tapi dia duduk bawah. Bila enter masuk selamat datang ni. Okay. Macam mana kita nak buat Kamal ni dimasukkan tepi ni. Ini sebab print line. Bila print line tu dia akan printkan ni, sila masukkan nama. Ini saya bersilakan. Dia akan printkan, sila masukkan nama. And then bila ada print line ni, dia akan pergi next page. Bila next page ni, barulah dia akan buat xnet. Ni xnet lah. Bila kita type ni, dia akan baca ni. So kalau tak nak dia pergi next page, sini je sebab print saja, tak payah buat print line. So saya compile balik. Okay, so dia akan berada di sini. Cursor akan suruh kita masukkan data di sini. Sebab dia print, dia tak akan pergi next line. Bila dia print, sila masukkan nama. Lepas tu dia terus baca daripada keyboard. So kita kena type kat sini. Okay, and then enter. Okay, selamat datang Fatimah. Okay, so beza yang online dengan online editor tu yang kita biasa buat dekat IDE online tu. Beza dia adalah yang ni lah kita boleh masukkan, sila masukkan nama. Okay. And then baru boleh masukkan yang ni. Kalau dekat online tu ni tak nampak lah sebab dia tak ada interaktif lah. Dekat online tu tidak ada interaktif. So kita just masukkan sajalah, kita tak perlu pun yang ni. Tak perlu yang ni, terus masuk baca and then terus keluarkan output. So tu je lah beza dia dari segi online dengan kita punya IDE yang install kat desktop ni. Ini lebih interaktif lah. Okay, so kita refer kepada minggu ni ada tugasan dekat klip tu. Week 5 ni, let week 5 ada let 5 exercise kita download ni. Let 5 exercise. Ada berapa tu? 4 lah. So yang ni nanti you all submit dalam exercise tu lah. Saya akan tunjuk yang beberapa daripada sini lah. Okay. Yang pertama, write a program that prompts a student to enter a Java score. Okay, write a program, prompt a student. Maksudnya dia mintakan bagi arahan kepada student untuk memasukkan satu markah. Okay. Jika markah tu sama ataupun greater or equal to 60, display you pass the exam. Otherwise, don't pass. Tapi dikata kat sini, your program end with input negative 1. Maksudnya, program tu akan sentiasa running. Kecuali kita masukkan input dia negatif 1. Okay, so kita ignore dulu yang ni. Kita buat dulu yang ni untuk baca score and then outputkan. Enter your score. Okay, so kat sini, enter
your score. Dia akan masukkan input and then kat sini betul tak kita guna next. So score kita akan masuk gunakan next integer ataupun double. Tapi lah ini saya nak guna integer je. Kita nak baca score tu dalam bentuk integer. So variable ni kita namakan score. And then dia kata jika score tu if score greater or equal dengan 60. Maka ini sintek dia tu rasa you all dah belajar So saya just tunjuk lah. So if ni, biasanya if dia kena ada kurungan and then kena tutup lah. If ni macam ni lah. Dia mesti ada kurungan. Kemudian dia ada else. And then tutup. Mesti berada macam ni. Dia mesti, if ni apakah konten dalam if? Dia mesti buka kurungan, tutup kurungan. Konten dia. Else pun sama. Lebih. Okay. Else pun apa konten dia? Bermula di sini dan berakhir di sini. So dia bermula di sini menggunakan open bracket and then close bracket. Mesti berada dalam ni. Tapi kalau di satu line saja dia tak perlu ada. Kalau satu line saja tak perlu ada pun tak apa. Tapi nak senang adakanlah. Wujudkanlah yang bracket ni. Okay, so jika skor lebih besar pada kos dan 60, soalan dia, mana soalan dia? You pass the exam lah. Okay, cara nak peringkan ini. Sistem up print line. Okay, mesti ada ini, mesti ada apa tu, double quote. Else, kita kata dia fail kan. If you don't pass the exam. Don't pass the exam. Okay, and then runkan dia, tengok output dia. Okay, enter your score, katakan kita buat 80. 80 ni you pass the exam, enter. You pass the exam. Okay, kata kita buat yang don't pass, tu katakan 50. Enter, you don't pass the exam. Okay, cuma ada satu lagi syarat dia dekat sini, dia kata your program end with input negatif 1. Maksudnya program tu tak akan berhenti. Sekarang ni dia dah berhenti lah. Okay, bila dah enter satu markah, dia terus berhenti. Okay, terus habis. So kalau tak nak bagi dia berhenti, kita kena guna gelong Kena guna gelong. So you all dah belajar buat gelong. Okay, macam mana nak guna gelong? So gelong tu kita nak berulang, kita nak ulang ni. Maksudnya coding ni jangan pergi habis ke bawah ni, tapi kena berada dalam gelong. So kita buat gelong menggunakan Y. Kita buat satu arahan gelong iaitu Y. Tekan pun. Contoh Okay, bila masukkan markah. Okay, ni dia baca markah. Okay, ini kita buat Y. Skor tu tidak sama. Skor tidak sama. Tidak sama. Tidak sama ni macam ni. Simbol dia. Macam ni. Tidak sama. Sama. Okay. Tidak sama dengan negatif 1. Okay. Maka ni okay, sebelum ni dia banyak cara Ada you nak buat macam ni and then you letak ini ulang lagi sekali kat sini. Okay. Ataupun just buat saya buat macam ni Sebab kita nak gelung ni sentiasa berulang, tapi kat sini kita nak dia masukkan skor dia. Dia masukkan skor. Jadi sekarang ni dia dah masukkan skor. So jika skor dia lebih besar daripada 60, dia akan print yang ni. Tapi jika ni, dia akan ni. Tapi kalau kat sini dia akan balik semula. Skor tu katakan dimasukkan 70 Kalau masukkan 70, dia akan pergi kat sini.
And then dia akan balik ke sini, terminate dekat sini, bukan terminate lah. Dia akan proceed kepada next line and then dia pergi check balik Y ni. Jika skor tidak sama dengan negatif 1. Sekarang ni skor masih lagi 70 lah. Sebab kita tak ada arahan untuk baca next integer. Jadi kita kena copy balik satu ni. Lepas dia dah print ni, and then kita suruh dia masukkan your score lagi. Okay, ini kita tak boleh dah buat integer score sebab sini dah declare integer score. Kat atas ni dah declare. Kalau tengok sini pun dia beritahu variable score is already defined in method main. So ini dah define kat sini. So just guna je, tak perlu declare lagi. So guna saja score. Okay. So ni maksudnya mula masukkan markah. So jika dia masukkan bukan negatif 1, dia akan print yang ni and then dia akan suruh masukkan lagi. Jika anda baca daripada keyboard score tu, so dia akan check balik. Bila dah habis ni, dia balik semula kepada Y ni, dia akan check skor masih lagi dalam nama negatif 1, dia akan buat lagi ni. Dan dia akan bulan sampailah skor tu user dah masukkan negatif 1, barulah dia tak sama ni. Bila dah sama dengan negatif 1, dia akan keluar daripada gelung ni. Tapi jika tidak sama, maksudnya selain daripada negatif 1, dia akan berada dalam gelung ni, dalam Y ni. Okay, surat. Kita skor ketika 80, enter lagi, ke 90. Okay, enter lagi, 50. So dia akan gelung ni, dia akan berulang lah dalam gelung ni. Loop lah, dia akan loop. So bila dia masuk negatif 1, saya masuk negatif 1. Dia pun keluar. Biarlah, tak ada lah. Nak kirim-kirim, tak perlu lah. Itu konsep gelung lah. Okay, senang tak benda ni? Ni disuruh ni, no number are entered except 0. Ini kita kena buat lah last kali tu. Last kali. Okay, selepas Y ni, distance dot out dot print line. Last kali dia tak adalah enter your score. Bila dia masuk negatif 1, tak ada keluar apa-apa. So sepatutnya ni keluar no number are entered except 0. Okay. Lu siap main ni. Soalan. Ni sama ni. Ni macam tadi kat tu. Read mark and determine what grade has been achieved. The program will start reading if mark enter is negative 999. Itu sama macam ni juga lah. Ya, selagi ini tidak sama dengan negatif 999, dia akan baca lah. And then instead of dia buat ni 60 ni, dia akan bagi grade lah. Contohnya 60 ni, system out print line. Your grade is dekat ini C+. If score, kalau ada banyak tu, you kena buat lah if score ni. Kena buat S if lah. S ni mesti ada last kali. Tapi antara ni dia ada else if score ada besar dengan dia kena ini dekat atas sekali lah. Ini 80. Besar daripada 70. Itu grade ni untuk yang grade lah. Dan ini grade A. Ini grade B. Yang lain-lain ni. Grade C. So kena banyakkan lagi lah. Kalau dia nak banyak grade kan. Itu untuk soalan ni lah.
Sekejap nak buat tau. Kemudian untuk yang ni ini tak ada gelung kan. Ini just baca Celsius and then convert. Ini banyak. Cuba. So baca and then convert kepada Fahrenheit. Baca, convert kepada Fahrenheit. Okay, sehinggalah 100. Okay, ke dia subat gelung 0, 2, 4 dan 2. Okay, katakan soalan ni dia suruh buat satu table untuk conversion daripada Celsius to Fahrenheit 0 darjah Celsius hingga 100 darjah Celsius. Okay. Scanner tu kita tinggalkan. Ini waktu you delete ni kena make sure lah. Bawah dia tu mesti ada tutup ni. Dia akan keluar macam ni. Kalau kita letak mouse kita kat sini, dia akan keluar kuning dengan kuning. Ni maksudnya pair dia lah. Pasangan dia. Buka mesti ada tutup. So dia public main ni mesti ada buka tutup dan coding kita berada dalam ni. Okay, so kita nak buat gelung yang akan print nombor 0 hingga 100 Tapi dalam kes tadi tu dia nak 0, 2, 4, 6 kan. Maksudnya nombor-nombor genap saja. Kita boleh guna gelung yang menggunakan for. Okay, yang first ni adalah dia punya variable dia, start variable dia. So kata kita create variable integer I, dia akan start dengan 0, value 0. And then semicolon, syntax dia lah. So kena ingat syntax dia ni. So ini adalah nama variable integer I. Kita startkan I tu dengan 0 sebab kita nak print nombor bermula daripada 0. And then gelung tu akan berulang, for ni akan berulang selagi apa? Selagi I lebih kecil ataupun sama dengan 100. Jika I tu lebih kecil ataupun sama dengan 100. So dia akan berada dalam gelung for ni. Dia tak akan keluar. Maksudnya saya buat apa saja statement dalam ni kita buat okay, apa saja statement yang berada dalam for ni dia tak akan keluar, dia akan execute, dia akan berulang je gelung ni selagi I lebih kecil ataupun sama dengan 100. And then ini condition pada I ni. So I ni macam counter lah So I ni kita nak sama dengan I plus 2. Kita nak buat mula-mula start I dengan 0. Kemudian next memula I dengan 0, bila dah habis ni dia akan pergi balik kat sini and then dia akan tambah I tu jadi 2. Okay, I jadi 2 and then dia akan gelung lagi, dia akan check jika I masih lagi kurang daripada 100, dia akan execute lagi ni, maksudnya daripada 2 jadi 4, dia tambah 2 lagi jadi 4. And then dia akan ulang-ulang lah sampai dah 100, barulah dia akan keluar gelung bawah ni, dia akan buatlah beberapa statement kita buat kat sini. So, kita buat system.out print line IS, saya print nombor I saja. So dia akan printkan nombor I. Itulah nombor 0, 2, 4, 6, 8 Okay. And then sebelah dia kita nak printkan Fahrenheit ya. Fahrenheit dia, formula dia Celsius kali 95 campur 32. Okay. Ini tak perlu baca scanner lah sebab kita buat nombor tu menggunakan gelung je. Tak perlu baca daripada input lah. Okay. Untuk Fahrenheit dia, kita buat variable katakan double F untuk Fahrenheit. Mudah je nak tulis panjang pun tapi saya buat F je. Sama dengan I kali 9 bahagi 5 tambah 32 kan. Ni kita buat dalam kurungan lah. Supaya dia akan buat operation ni dahulu kali. And then baru campur lah sekali. Okay. And then kita akan printkan F. Okay. Run. Tapi tak cantik lah. Dia tak macam table lah. Kita tengok ni memang 0 adalah 32 Fahrenheit. 2 darjah Celsius adalah 35 Fahrenheit. Betul lah. Tapi dia tak macam table lah.
Tak macam-macam ni kan. So nak buat macam tu macam mana? Macam tadilah kita dah tengok tadi. Yang ni jangan buat print line supaya bila dah print ni dia tak pergi next line. Okay, so kita buat ini. Print saja. Okay, ini print saja. Print I. And then barulah dia akan printkan F. Tengok apa masalah bila kita buat macam ni. Okay. Tengok, bermula dia print kosong. Kemudian dia terus print line F ni. Jadi tak ada space apa-apa terus print yang ni. Jadi nampak macam tak betul sikit lah. So sebelum kita nak print F ni kita boleh buat macam ni lah. Buat space lah. Ataupun boleh buat slash T. Slash T tu maksudnya tab lah. Kita gunakan tab lah. Ataupun nak buat macam ni pun boleh. And then plus. Plus. Okay. Plus tab. Okay. Ni yang space tu lah. Mana kita nak buat space macam ni. Ataupun kita buat slash T dia adalah tab lah. Slash T tu maksudnya tab. Kalau kat sini kita tak boleh apa huruf tab. Tak ada kan. Kalau space bar tu huruf dia macam ni lah. Kosong tu kan. Tapi huruf tab tak ada. So huruf tab adalah slash T. Ini dia akan buat satu tab. Itu satu tab. Okay, satu tab TAB ya. Satu tab. Ini betul lah. Dah siap 3 ni. So yang ni kita baca sikit. Mail order house sell 5 product. Ada 5 product. Seperti price. Produk ni ada harga dia. Produk 1 harga RM2.98. Produk 2 RM4.50. Seterusnya. Write an application that read a series of pair of number as follow. Product number and quantity show. Product number. Okay. So, contohnya kalau series dia akan baca series. Maksudnya dia akan program ni tak akan berhenti. Dia akan baca je. Ini guna switch lah. Okay. Dia akan baca kalau dia akan masukkan product number. Contohnya dia masuk product number 1. And then quantity show dia akan masukkan berapa yang dia dijual. Contohnya 5. So, product number 1, 5. And then kita perlu kira berapa. Maksudnya 5 kali 2.98 lah. Display the total retail value of all products sold. Use a sentinel control loop to determine when the program should stop. Maknanya sentinel ni maksudnya gelung tu tak akan berhenti lah selagi contohnya kita kata jika produk number tu dimasukkan kosong, maka dia akan berhenti. Jadilah. Itu sentinel lah. Calculate and display the total retail value of all products sold. Boleh buat tak rasa-rasa? Okay, ini kalau kita tengok ini dia ada produk 1 ada harga dia. Produk 2 ada harga dia. Produk 3 ada harga dia. Kita kena buat if else lah. Jika if produk number dia masukkan tu adalah produk 1, quantity sold kali dengan yang ni. If produk number yang dimasukkan tu adalah produk 2, quantity sold yang di key in tu mesti kali dengan yang 4.50. Okay. Itu adalah retail price untuk setiap produk. Ini retail price untuk setiap produk. Untuk kira retail price bagi keseluruhan produk yang dimasukkan tu, kena ada satu lagi variable yang menyimpan apa ni? Jumlah ataupun hasil tambah ataupun retail price bagi setiap produk. Okay. Saya buat satu contoh. Okay. Kita ada produk. Katakan produk ni buat string lah. String.
Ataupun saya buat integer. Integer produk 1. Okay. Harga bagi produk 1 adalah kita akan masukkan produk 1. Okay, so kita kena buat ini string lah. String P1 ini katakan produk 1. Okay. Ini produk 2. Okay, harga dia kalau tak nak buat satu line tu ni, sebab ini contohnya harga dia kena guna double. Double price ataupun R, saya guna R1 sama dengan katakan RM2.30. Okay. Tapi kalau tak nak gunakan dua line ni, boleh je buat macam ni supaya senang kita nak maintain. Untuk R2 ni pula, dekat RM3.50. Okay, Sentinel loop, katakan kita baca X lah, Y, X. Sebelum tu kita baca lah. Kena beri arahan system.out print enter produk. Okay. Enter product number. Okay. Produk number, katakan kalau dia masukkan -1 to exit. Okay. Ini kita kena baca lah kat sini. X dot ini X ya. Input lah. Input yang dia masukkan. Input 1 tu adalah x.net. KY. Input 1 tidak sama dengan -1. Ini saya buat macam ni. Ataupun kita buat type by to exit. Ini tidak sama dengan by. Kita tak boleh tengok apa error ni. Okay, selagi yang dimasukkan tu bukannya by, bukan perkataan by. Okay, maka dia akan buat keluar ni. Maksudnya, dia masukkan bilangan kan. Enter product quantity. Okay, masukkan product quantity. Okay. Then kita buat satu variable double retail sama dengan ni input tu lah, double input tu integer lah kot, integer sama dengan x dot next integer untuk dia baca product quantity ya. Okay. And then kita buat double retail sama dengan sum. Okay, kita initialize lah. And then kita nak kali ni input 1, input 2 ni, quantity ni nak kali dengan harga dia. So kita buat kat sini if P1 if input 1 if input 1 sama dengan P1 maka retail dia adalah
R1 kali dengan input 2. Okey. Sebelum itu kita tengok terang lah. Okey. Ini ketika saya buat produk. Produk 1. Ini tak betul lah dia punya flow dia. So yang ni